Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi. Okey, kita nak sambung cabang iman. Betul eh? Betul Ustaz, betul Ustaz. Sekejap, saya ambil kitab sekejap. Dekat rumah lah sekejap eh. Okey, kita sambung dekat mana? Nombor 2 Ustaz, cara latih diri untuk jadi orang yang bersyukur. Oh, itu eh. Ya. Wow, kata yang pun masuk air. Ya Ustaz, ya Ustaz. Berwenang kat mana tu? Tak, itu lagi nak selamat ada 5 keluarga Ustaz, naik sampan bomba punya. Lepas tu tujuh tu ada dalam telefon dan poket, habis kuyuk semua Ustaz. Tapi dengar, saya dengar Ustaz cakap. Dengar Ustaz cakap. Ini pun baru ke dah repair tadi? Repair Ustaz. Google repair Ya. Dia basah je. Hidup pula eh? Hidup Ustaz, malam tu pun boleh hidup. Tapi gambar tu dah mula blur-blur. Tapi suara Ustaz dengar, jelas. Apa perkuliahan saya pun dengar. Okey lah. Okey, nombor 2. Kamu sini. Cara melatih diri untuk menjadi orang yang bersyukur. Sebab syukur akan segala nikmat Allah ini adalah cabang iman. Kita dah baca sini ni. Kan? Nampak slide tak? Nampak Ustaz. Bila? Kita berhenti kat sini tadi. Kita berhenti kat sini. Lepas kita berhenti kat sini, okey, kita baca sini. Makna syukur. Terbagi syukur terbagi nikmat. Terbagilah ia bertiga. Nikmat ni terbagi nikmat bertiga. Apa dia nikmat ni? Apa makna syukur? Ini yang paling penting yang kita kena tahulah sebenarnya. Lepas tu sini, apa kata anda syukur? 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah belajar. Kalau ada benda ni pada kita, maknanya kita dah orang yang bersyukur. Sekarang ni ulama' ajar,
Bagaimana nak latih diri kita ni supaya kita jadi orang syukur. Okay. Nombor 2. Merenung akan segala nikmat Allah. Seperti ayat Quran surah An-Nahl. Ayat An-Nahl ayat 78. Okay, saya nak paste ayat tu kat sini. Allah berfirman begitulah. Ni. Ni. Oh, kata ada tulis ni. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan keadaan la ta'lamun, tidak tahu apa-apa pun. Syai'an wa ta'lamuna syai'a, tidak tahu satu benda perkara pun, satu pun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Dan dialah mengurniakan lakumul sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, serta hati. La'allakum, supaya tashkurun, kamu bersyukur. Jadi, mari kita kenal sekejap kenal sekejap. Allah bagi aku ni, Allah bagi aku telinga, Allah bagi aku dikatakan pendengaran. Allah yang beri kita ni boleh dengar. Kalau Allah tak bagi kita boleh dengar, dia bagi kita telinga tapi kita tak dengar. Dia bagi kita ni mata tapi tak boleh nampak. Dan Allah boleh tak bagi mata dan tak nampak. Allah boleh bagi mata tapi tak nampak. Dan hendaklah kamu bersyukur. Syukur. Balik kepada asal lah. Balik kepada asas. Balik kepada asas. Sekarang ni kita diperintah untuk syukur. Balik pada asal Syukur dengar, syukur lihat, syukur hati. Hati ni boleh merasa gembira, boleh rasa sedih, boleh rasa seronok, boleh rasa kasih, boleh rasa sayang. Dan hendaklah engkau bersyukur. Okey. Apa kena buat pada hati ni, pada pendengaran ni, pada penglihatan ni, agar bersyukur? Mana dia apa? Mana dia apa ni? Artinya, apa? Menggunakan segala nikmat pada jalan yang Allah redha atau suruh. Itu tanda syukur tu. Yang ni. Mana tahu? Mana tahu? Ni. Ni.
Jadi dia kata diberi mata, diberi ini, diberi itu. Dia kata ni. Jadi kat sini, agar kamu bersyukur ni apa? Agar kamu ni diberi kamu dalam perut ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Tapi lepas tu kamu ni diberi akan mata, akan penglihatan, akan pendengaran. Maknanya supaya kamu ini la'allakum jadi orang yang syukur. Kenapa? Kamu dulu nikmat. Dulu kamu tak ada. Sekarang kamu dah ada. Dan dah ada diberi juga nikmat. Agar kamu bersyukur. Jadi macam mana nak syukur ni? Kita hendaklah gunakan segala nikmat ni apa yang Allah redha. Okey. Itu nombor 2. Okey. Ni nombor apa ni Sami? Nombor 3. 3. Merasa cukup. Inilah dipanggilkan qanaah. Dipanggil qanaah. Sifat qanaah. Dengan apa yang ada. Ada orang handphone dia murah, syukurlah. Ada orang rumah dia kecil, syukurlah. Ada orang duit dia sikit, syukurlah. Ada orang bajunya sederhana, syukurlah. Kenapa? Itu yang ada pada dia. Ada orang anak dia 1, syukurlah. Ada orang anak dia 4, syukurlah. Macam-macam. Ada orang pekerjaannya begini, syukurlah. Ada orang dia tak ada kerja, syukurlah. Dia ada duit, orang lain bagi. Mula-mula sekali tak ada kunci bahagia ni. Antara kunci bahagia ni syukurlah. Kita tengok slide ni. Ni ada ulama'-ulama' cakap yang kita kena ambil perhatian. Kalau kita kata sekejap. Saya nak tengok. Nak buka gambar ni. Okey. Ni gambar apa ni? Kunci Ustaz. Ni kunci. Kalau saya cakap macam mana ulama' dia susun dalam kitab mereka kunci bahagia. Apa yang kita boleh cakap? Hati bahagia. Okey. Bagi beberapa perkara. Okey, sambung. Kenal Allah. Saya tulis K ya. Ni. Apa lagi? Tu? Bersyukur. Syukur. Apa lagi? Redha dengan ketentuan Allah. Itu dulu.
Qanaah. Qanaah. Tu dia. Ni antara lah. Antara. Lagi? Kalau kita boleh cakap lagi. Okay. Apa yang kita boleh dulu? Manusia itu tidak akan bahagia selagi dia mengekalkan dalam hati dia. Apa? Apa yang kita belajar dulu ni? Imam Hadid Al-Haddad kata, ketahuilah engkau tidak akan bahagia selagi engkau mengekalkan Marhumah. Ini ada ini ada dua tau. Seperti ni, dulu guru kata dua ni. Ini pada diri ini pada orang lain. Ini bermakna kalau saya kata begini, artinya tiada mana ni? Hasad, dengki. Hasad. Dengki. Hasad di hati. Kalau tak ada hasad, redha apa orang dapat nikmat biarlah. Rezeki dia tu. Tak ada lah kita kena kabut. Ini akan berterhasil. Ni semua-semua ni. Akan terhasil bila beriman dengan Qada. dan qadar. Ikut tak ni? Ikut tak ni? 140 orang ni. Ikut Ustaz, ada Ustaz. Ada Ustaz. Jangan buka handphone pergi goreng pisang pula. Ini benda penting ni. Dengan kala Ustaz. Kadang-kadang ikut saya punya perjalanan penerangan ni ikut satu ikut. Tak ikut nanti tak faham. Ni. Ini yang antara yang ulama kata dia akan bahagia. Apa lagi? Ikuti syariat. Punya ni Allah lah.
ketahui kita adalah hamba. Bagilah kita hamba, kita hamba. Apa pun jadi kita ni hamba. Tak boleh orang buat apa-apa, usahalah. Usaha Allah kata gini. Ketahui kita adalah hamba. Ikuti syariatnya. Apa nasyid tu? Maduma punca tiada bahagia kerana terus mengekalkannya hasad. Mana pemuka lirik ni? Lupa lirik ni. Hasad, dengki, gila dunia, sombong, bongkak, merosakkan segala. Apa segala tu? Hasad, dengki, gila dunia, sombong, bongkak, merosakkan segala. Segalanya apa? Aman. Dunia tu apa? Aman. Aman. Rolaknya. Satu rosak aman, lagi satu rosak apa? Merosakkan segala. Apa? Akidah. Bahagia. Bahagia. Merosakkan amal dan bahagia. Carilah tenang, dapatkan bahagia, cintakan Allah setiap masa, bila zikrullah dihayati, barulah bahagia diperolehi. Nasyid pun dah ajar dah. Dah dengar di sini? Oh, aku malah tanya dah, tak dengar. Tak pernah, Ustaz. Apa mau dengar kat radio? Tak ada dengar Ustaz. Tak pernah dengar pun Ustaz. Oi, nasyid ni popular babe. Apa tak dengar? Ya ke? Tak tahu. Bila zikrullah dihayati, barulah bahagia diperolehi. Bahagia itu maknawi, bukan bersifat lahiriah. Rasa senang bukan bahagia, sekalipun ia berharta, kerana semua itu bersifat lahiriah. Ia bukanlah hakikat bahagia. Okey. Baik, petang ni kita nyanyi lagu bahagia pula. Macam mana ni? Okey. Menghayati zikrullah. Ni. Ini adalah kunci-kunci. Ini adalah apa warna hitam ni? Ini adalah kunci-kunci bahagia. Menyuburkan mahmudah. Ini kalau dia tak suburkan mahmudah, dia ada mazmumah. Dia ada sombong, dia ada bongkak, dia ada gitu, dia ada gini. Maka hilanglah bahagia. Okey. Abang, akak yang dikasihi. Mari kita faham benda ni lah. This is the most important part dalam hati kita. Dan dalam hati kita ada the most important komponen. Itulah hati. Dalam hati kita ada benda yang sangat penting, juzuk yang sangat penting. Dia okay, everything will be fine. Dia tak okay, everything will be worse. Worse than whatever we expected. Dia akan lebih teruk daripada apa yang kita jangka. Itulah dia apa? Itulah dia apa? Itulah dia qabr. Qabr ni apa? Itulah dia. Itulah dia hati. Hati ni cantik, bahagialah. Hati ni tak cantik,
menderitalah dia. Walaupun duit dia banyak, walaupun dia ada rumah yang besar, menderita dia. Tapi kalau hati ni okey, everything will be fine. No problem. Hidup dia senang. Senang bukan makna dia kaya. Tapi senang makna hati dia tak kalut, tak kelang kabut. Dia tak akan bersedih sampai jadi sedih yang amat sangat. Dia tak akan marah. Dia tak akan marah orang. Dia tak akan sombong. Kenapa? Dia mempunyai hati yang betul dan membawa jalan hati ni pada jalan yang Allah redha. Kenapa? Syukur dapat hati. Ada hati. Bila syukur ada hati, bawa ni ke jalan yang baik. Okey. Tadi, balik. Ini. Apa dikatakan? Qanaah. Ni qanaah. Alamak, ini sangat. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok sini. Rasulullah kata apa? Ini kita kata riwayat Ibnu Majah. Jadilah orang yang warak, maka engkau menjadi hamba yang paling berbakti. Okey, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Ini riwayat Ibnu Majah. Anak kita nasyid dulu ada tadika. Anak kita nasyid dulu ada tadika dulu ada nasyid. Hari ini kita bersyukur, hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Aku pula menyanyi lirik dah keluar. Macam animation lirik lah. Tanda syukur di atas nikmat Allah. Kata kita mesti tunaikan perintahnya. Dulu tadika tak nyanyi lagu ni ke? Haji Nasir? Saya tak masuk tadika, Ustaz. Saya tak masuk tadika. Zaman saya pun tak ada. Cuba tadika, balik tadika nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu ni tak? Cucu baru 2 tahun, 3 tahun Ustaz. Belum sampai Ustaz. Ya, 2-3 tahun Ustaz. Belum sampai Ustaz. Nyanyi lagu Baba Black Sheep, Ustaz. Rambut Baba Black Sheep tak masuk list. Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, apa benda lagu dua? Jika kita kufur dengan nikmatnya, dianggap tiada mengenang ni lagu cucu aku boleh hafal. Menderhakai budi yang Allah beri, azab Allah yang layak baginya. Hari ini kita bersyukur. Ada baru lirik lah. Hari esok tambahkan kesyukuran dengan nikmat pemberian Allah. Itu sifat seorang hamba. Okey. Macam mana kelas ni boleh ada nasi-nasi yang nyanyi ni? Macam kelas-kelas tadika.
Ini orang marah ni. Tak ni nak ngajar ke nak nyanyi? Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Nak tenangkan hati Ustaz. Boleh lah Tak ada lah tension dengan belajar. Betul, Ustaz, betul, Ustaz. Betul. Itulah dia punya matan tu. Hari ini kita bersyukur. Hari esok tambah kesyukuran. Hari ini syukur, besok lagi syukur. Hari ini syukur, besok lagi syukur. Dengan nikmat pemberian Allah, itulah sifat seorang hamba. Kita syukur ni apa? Nikmat apa? Nikmat pemberian Allah. Apa makna nikmat? Apa pemberian Allah? Tu yang kita belajar malam tu. Nikmat ini. Ni. Nikmat dunia. Nikmat agama. Nikmat akhirat. Itu nak kena syukur tu. Jadi cabang iman ni adalah dia mestilah orang itu melahirkan rasa syukur. Macam mana nak latih diri dia rasa syukur? 1, belajar terima kasih dengan orang. 1, renung segala nikmat Allah. 3, merasa cukup dengan apa yang seperti hadis Rasulullah kata, engkau ni jadi orang qanaah. Kau jadi orang ni dengan jalan qanaah inilah maka engkau akan boleh menjadi hamba yang paling bersyukur. Ni. Ibrahim, dah tolong belum? Tengah kala Ustaz, cari hijau tak jumpa tak? Hijau dah biing. Mana nak jumpa Abang tak pangkah tu hijau kat Melaka. Mana nak jumpa? Pangkal Melaka tu merah Ustaz, merah. Ambo yang cakap. Undi anda dah rahsia. Jangan cakap. Okey. Keadaan merasa cukup dengan apa yang ada. Okey. Nombor 4. Apa yang dikatakan syukur ni? Okey. Kita tengok lagi. Kita belajarlah sikit. Dah lama kita ada nota yang lengkap. Nanti kali kita baca, kita faham. Masalahnya tak belajar ni. Ini sangat menakutkan. Melihat kita kata kekurangan orang lain sebagai pengajaran buat diri sendiri. Seperti hadis Rasulullah. Apa Rasulullah khabarkan ni? Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Dan janganlah lihat orang yang berada di atas kamu. Alamak. Nampak? Ya. Mana mouse? Apa hilang mouse ni? Siapa? Kita tarik dia ke atas. Janganlah kamu melihat orang yang berada, banyak spelling error. Orang yang berada di atas kamu, Rasulullah kata. Kerana perkara itu patut supaya kamu tidak memperkecilkan nikmat Allah yang dianugerah kepada kamu. Ini hadis riwayat daripada
Muslim pun ada, Bukhari pun ada. Tak apa lagi tu buat satu je. Ini arahan daripada Rasulullah. Panduan yang diberi daripada wahyu. Apa dia? Untuk lahirkan rasa syukur ni, Rasulullah kata gini. Apa dia kata? Lihat orang lebih rendah daripada kamu dan jangan lihat orang rendah daripada kamu kerana perkara itu patut. Patutnya apa? Patutnya memang patut kau buat macam ni. Supaya kamu tidak memperkecilkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Okey. Okey. Ini 4 kaedah. Ni 4 kaedah cara latihan supaya dikatakan menjadi orang yang bersyukur. Tanda syukur dah baca dah. Dah Ustaz. Dah? Ada 5 tu kan? Ha. Ya dah, nasihat agama dari Imam An-Nasihan. Nasihan. Ketahuilah olehmu syukur terhasil. Okeylah, sikit lagi saya nak sampai yang 6. Terhasilnya syukur adalah dengan 3 perkara. Apa yang orang itu kena ada supaya dia dapat melahirkan rasa syukur ni? Okey. 1, nama dia ilmu pengetahuan. Dua, kelakuan. Tiga, amal atau kita kata pekerjaan. Ini kita kata sikap atau kelakuan. Dia ada buat satu benda lah, kelakuan. Okey, ini 3 ni. Okey. Nombor satu apa?
ni mengetahui apa pengetahuan yang dia kena ada ni supaya lahirlah pada dia rasa syukur ni. Mengetahui segala nikmat adalah dari Allah. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Apa dia? Dan apa nikmat yang ada padamu adalah daripada Allah. Okey, sekejap. Alhamdulillah. Lagu apa yang lama? Syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Lagu Siti Perambi Okey, ni. Lepas tu dia kena yakin. Dia kena tahu. Apa je nikmat ni. Lepas tu nombor 2 ni. Ni. Kelakuan. Apa kelakuan dia kena buat? Membesarkan dan menghargai segala nikmat Allah. Okey, ni ada ayat Quran juga ni, kita boleh masukkan. Sekejap Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ni surah apa tadi? Brush. Okey. Kita sebut dah nikmat Allah ni. Dalam belajar kita dengar orang sebut nikmat Allah. Syukur dah kita dapat jumpa. Ni semua menyebut nikmat Allah. Ini seperti sekarang ni
pekerjaan ni apa pekerjaan mempergunakan segala nikmat pada jalan yang Allah suruh. Dan jangan gunakan pada jalan yang Allah larang. Okey, cukup. Habis. Ni bagi asas-asas dulu lah. Nanti kita baca kitab tasawuf nanti, kita akan lihat dengan detail atas perkara ni. Okey, hari kita belajar berapa slide, oh? Ni? 2, 3 Ustaz. Ya. 3. 3. Ni 1. Ya. Betul. Ni 2. Ni gambar kunci rumah orang ni. 3. Ni bukan. Ni. 1. 2. 3. Okey, Alhamdulillah, syukurlah pada Allah dapat selesai apa yang dipelajari dalam perkara 18 ni. Moga-moga Allah dengan rahmat dia beri kita izin lagi duduk, dia beri kita sihat, dia beri kita taat. Dia beri kita taat, dia beri kita sihat untuk kita dapat lagi mempelajari segala ilmu-ilmu ni. Baik, keluar lirik lagi ni, dah kelarang nak nyanyi. Dia nak pergi ceras. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baca Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.